Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan menyampaikan beberapa kereta ayat Al-Quran yang menunjukkan bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ayat tersebut dapat kita lihat dalam surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhdul la yabghiyan. Maksudnya, dia membiarkan dua lautan mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ayat ini menunjukkan fenomena dua air laut yang bertemu di satu tempat namun tidak menyatu sama sekali. Fenomena ini menunjukkan kekuasaan dan kehendak Allah itu luas dan tiada siapa mampu menghalangnya. Lebih menarik lagi tentang ayat ini ialah apabila ayat Al-Quran diturunkan 15 abad yang lalu, manakala saintis menemukan fenomena ini sekitar abad ke-20 yang lalu. Seterusnya yang menerangkan kebesaran Allah adalah ayat daripada surah Al-An'am ayat ke-99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa allazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiban wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin والزيت والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه Inna fi zalikum layatin liqaumin yu'minun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan daripada tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan daripada tanaman yang menghijau itu bijian yang banyak dan mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjuntai dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan perhatikan pula ketika ia masak. Sesungguhnya ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Okey, berdasarkan ayat 99 daripada surah Al-An'am tadi, kita boleh nampak betapa besarnya kuasa Allah. Sebab dengan melalui air hujan je boleh tumbuhnya pokok-pokok yang hijau, pokok buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Okey, macam ni. Macam kita tengok dalam dunia ni, macam dalam alam semesta ni, Allah ciptakan semua benda yang Allah ciptakan dalam dunia ni, semua untuk kita sebagai hamba Allah. Dan Allah ciptakan kita adalah untuk beribadat kepada Allah balik. Okey, Allah mencipta sesuatu perkara tu adalah untuk memudahkan dan mempunyai sebab-sebab tertentu untuk memudahkan manusia beribadat kepada Allah. Kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan dosa ni, kita perlu sentiasa rasa kagum dan penuh rasa syukur kepada Allah atas apa yang Allah beri kepada kita hari ini. Okey, kekuasaan Allah ni ataupun kebesaran Allah ni, benda yang Allah ciptakan ni boleh buat kita rasa tenang tau. Kita rasa tenang sangat-sangat. Contohnya bila kita tengok laut, kita tengok pantai, kita tengok
pokok-pokok yang menghijau. Kita boleh rasa tenang. Jadi, kita boleh lihat kat sini berapa besarnya kuasa Allah ni sehingga ciptaan-ciptaan yang dicipta olehnya boleh buat kita rasa tenang. Okey, contoh yang lain dari segi makanan pula. Makanan, Allah ni boleh je nak ciptakan satu jenis makanan je untuk semua makhluk dia. Sebab Allah cipta makanan ni hanya untuk kita terus hidup dan untuk kita beribadat kepada dia. Allah boleh je ciptakan satu jenis makanan je, tapi Allah ciptakan pelbagai jenis makanan untuk semua makhluk dia. Perkara ini dapat menunjukkan betapa luasnya kuasa Allah tu, betapa besarnya kuasa Allah tu, sebab boleh menciptakan pelbagai jenis makanan yang sedap. Dan kita sebagai makhluk, kita sebagai hamba Allah ni, sebagai manusia biasa, sampai kita boleh pilih yang mana kita nak makan, macam mana kita nak masak, macam mana kita nak guna semua makanan tu. Okey, jadi kuasa Allah ni memang tak ada tandingan dia. Memang semua yang Allah buat ni, semua benda yang Allah ciptakan, manusia tak akan boleh cipta dan tak akan sama dengan Allah ciptakan. Okey, jadi sekadar itu sahaja ulasan saya untuk ayat 99 daripada surah Al-An'am. Jadi kita terus. Saya akan meneruskan lagi pembincangan yang selanjutnya tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti dan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan sebagai pembukaan dan permulaan Al-Quran. Ia juga merupakan ibu dan induk kepada semua isi Al-Quran dan menjadi intisari dari kandungan Al-Quran itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Dengan nama Allah lagi Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam surah Al-Fatihah ini sebenarnya Allah SWT menyebut kepada kita 5 Asma' Al-Husna, nama-nama Allah yang Maha Indah yang ada dalam surah ini. Daripada 99 Asma' Al-Husna, 5 daripadanya Allah SWT memilih dan menyebutnya, iaitu Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Yang pertama, Allah. Allah merupakan nama Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung dan tiada sesuatu pun yang boleh mensyirikkannya. Di antara maksud nama Allah ini ialah sesungguhnya hati-hati ini itu beribadat dan rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rindu untuk bertemu dengannya, melihatnya dan menjadi tenang bila menyebutnya, iaitu berzikir mengingati Allah. Dan di antara maksud Allah itu juga ialah sesungguhnya Allah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah dan berhak untuk beribadat kepadanya, dan oleh kerana itu jugalah datangnya nama ini di dalam ungkapan 2 kalimah syahadah, di mana seorang mukmin itu berkata asyhadu an la ilaha illallah dan tidak berkata seperti ini, asyhadu an la ilaha illar rahman. Yang kedua, Ar-Rabb. Ar-Rabb iaitu Allah Tuhan sekalian alam, Tuhan kepada segala-galanya. Semua yang diciptakan Allah terdiri daripada berbagai-bagai jenis bentuk, seperti alam manusia, alam haiwan, alam tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim juga merupakan nama Allah dan tidak dinamakan kepada sesiapa pun melainkan hanya kepada Allah saja. Maka bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman merupakan Asma Al-Husna yang khususnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla sahaja dan tidak boleh disekutukan dengan sesuatu yang lain. Perkataan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini sebenarnya berasal dari Ar-Rahmah, dan sifat Ar-Rahman Allah ini adalah rahmat kasih sayang untuk semua makhluknya, manakala Ar-Rahim pula adalah nikmat rahmat kasih sayang yang hanya khusus
untuk orang-orang yang beriman sahaja. Yang keempat, Al-Malik. Al-Malik ialah suatu yang menguasai di hari pembalasan, di mana pada hari itu di tangan-tangan manusia terdapat segala amalan-amalan mereka, dan pada hari itu jugalah terdengar pujian kepada Allah SWT dan mengagungkan kebesaran Allah. Pada hari itu jugalah terdapat peringatan kepada umat Islam dengan hari pembalasan dan hari perhitungan. Jadi jelaslah bahawa Allah itu maha besar dan maha agung. Kita sebagai hamba-Nya, kita perlulah akur dan arahannya. Saya akan menyerahkan perbincangan yang selanjutnya kepada ahli kumpulan saya yang lain. Ayat seterusnya yang menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah surah An-Nahl ayat 79. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illallah. Inna fi zalika laayatil liqaumi yu'minun. Yang bermaksud, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Tafsiran daripada maksud tersebut, tidakkah orang-orang musyrik itu memandang burung-burung yang dimudahkan untuk berterbangan di udara antara langit dan bumi dengan ketetapan Allah? Tidak ada yang menahan mereka dari terjatuh ke bawah kecuali Allah. Sesungguhnya pada kejadian memudahkan burung-burung terbang dan menahan daripada jatuh, terdapat petunjuk-petunjuk kebenaran bagi orang yang beriman dengan bukti yang menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu sahaja perbincangan saya untuk surah An-Nahl ayat 79. Seterusnya saya serahkan kepada ahli yang lain. Saya akan meneruskan lagi perbincangan yang selanjutnya mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukti dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berlakunya kejadian siang dan malam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahul lailun naslaku minhun nahara fa izahun mujrimun. Yang bermaksud, dan lagi dahli yang terang untuk mereka berfikir ialah malam. Kami hilangkan siang daripadanya, maka dengan serta-merta mereka berada dalam gelap gelita. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bukti yang lain tentang kekuasaannya yang maha besar dan bukti adanya hari kebangkitan, iaitu adanya waktu malam. Allah menanggalkan siang dan mendatangkan malam. Tiba-tiba manusia berada dalam kegelapan. Ayat ini meletakkan dasar-dasar bagi ilmu pengetahuan alam dan ilmu falak. Terjadinya siang dan malam kerana bergeraknya tata surya, terutama bumi dan matahari, sehingga bahagian muka bumi yang terkena cahaya matahari akan mengalami siang dan bahagian yang tidak terkena cahaya matahari akan mengalami malam. Hal ini terjadi silih berganti. Kemajuan ilmu pengetahuan manusia mengenai ilmu falak atau astronomi pada masa sekarang ini telah memungkinkan mereka mengetahui benda-benda di angkasa raya. Dengan kemajuan teknologi, mereka akhirnya dapat pula mengarungi ruang angkasa, tidak hanya sekadar mengamatinya dari bumi. Adanya siang dan malam juga memberi faedah kepada manusia. Waktu malam mereka gunakan untuk bekerja bagi keperluan hidup mereka, sedang waktu malam pada umumnya digunakan untuk beristirahat dan tidur sebagai salah satu daripada keperluan rohaniah dan jasmaniah mereka. Sekian daripada saya. Akhir kata, saya akan menyerahkan pembincangan yang selanjutnya kepada ahli kumpulan yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya akan meneruskan lagi perbincangan yang selanjutnya tentang kebesaran Allah Ta'ala.
Bukti dan tanda kebesaran Allah Ta'ala adalah dengan adanya kapal dan bahtera di lautan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah kapal-kapal di tengah yang sedang berlayar di laut seperti gunung ganang. Di dalam ayat ini, Allah telah menjelaskan tentang keadaan laut yang mampu untuk mengapungkan kapal dan bahtera. Dengan adanya kapal dan bahtera dapat memberi banyak manfaat kepada seluruh manusia. Antaranya, manfaat kapal di lautan adalah untuk membolehkan manusia mencari sebahagian daripada isi-isi di lautan. Manfaat bahtera di lautan pula adalah supaya manusia dapat berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Oleh itu, kita hendaklah yakin dan percaya nikmat Allah itu luas dan Allah boleh menundukkan apa sahaja walaupun pada logik kita ianya mustahil. Akhir kata, saya akan menyerahkan perbincangan yang selanjutnya kepada ahli kumpulan yang lain. Seterusnya, saya akan meneruskan perbincangan ayat Al-Quran tentang kebesaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fahakim wajhaka lidini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillahi zalika ad-dinul qadimu walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ayat 30 ini menjelaskan tentang Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. Kita sebagai umat Islam mestilah mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan yang bercanggah daripada agama Islam. Oleh itu, itulah sahaja perbincangan saya untuk ayat 30 ini. Seterusnya, saya akan menyambung tentang kebesaran Allah yang terdapat dalam surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza basilan Subhanaka fakina azabannar. Yang bermaksud yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Surah Ali Imran ayat 191. Jelaslah potongan ayat tersebut menjelaskan tentang kebesaran Allah dan kekuasaannya. Sesungguhnya Allah yang menjadikan sesuatu mengikut kehendaknya. Kuasa Allah tiada tara dan bandingan sebagai Tuhan sekalian alam. Hai and Assalamualaikum. Surah seterusnya yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Surah Ar-Rum ayat ke-25.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an takuma as-samaa'a wa al-ardu bi amri. Summa idza da'akum da'awatan mina al-ardi idza antum takrujun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradatnya. Kemudian, apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Surah ini mengisahkan tentang peperangan Rom. Surah ini juga banyak mengisahkan tentang kejadian hujan. Menariknya dalam surah ini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kekuasaannya dengan menurunkan hujan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menceritakan kejadian hujan secara lebih lanjut, terselit di antara ayat-ayat ini tentang para rasul. Sekian, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada ahli-ahli kumpulan saya yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, ayat seterusnya yang membuktikan kebesaran Allah daripada surah Al-Kawthar ayat 1 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar fatalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini dapat disimpulkan bahawa Allah telah mengurniakan banyak nikmat kepada kita sebagai hamba-Nya melalui daripada rezeki dan sebagainya. Jadi kita hendaklah melakukan segala perintah-Nya dan meninggalkan semua larangan-Nya. Oleh itu, baiklah, saya rasa itu sahaja daripada saya dan kumpulan saya. Sekian, terima kasih.